Okey, seterusnya kita nak tengok bahagian C, iaitu gerak balas tumbuhan terhadap air ataupun kita panggil hydrotropism. Okey, tengok sini ya. Hydro bermaksud air. Tropism gerak balas. Jadi, singkatannya adalah hydrotropism untuk gerak balas tumbuhan terhadap air. Gerak balas tumbuhan, tropism, air, hydro. Okey, kita tengok tujuan. Mengkaji gerak balas tumbuhan terhadap air. Mesti ada perkataan mengkaji sebab dia tujuan. Pernyataan masalah. Bahagian tumbuhan yang manakah bahagian tumbuhan? Bahagian tumbuhan ni maksudnya pucuk ataupun akar. Pucuk ataupun akar yang manakah bergerak balas terhadap air? Hipotesis mengatakan akar tumbuhan tumbuh ke arah air. Boleh tak kalau cikgu nak tulis hipotesis yang terbalik? Contohnya, akar tumbuhan tumbuh menjauhi air. Boleh ke tak rasa-rasa awak? Sebenarnya boleh. Kita boleh tulis akar tumbuhan tumbuh ke arah air ataupun akar tumbuhan tumbuh menjauhi air. Tak ada masalah. Tetapi biasanya kita tulis yang betul. Hipotesis adalah ramalan sebelum kita buat eksperimen. Pemboleh ubah dimanipulasi iaitu kehadiran sumber air, bergerak balas arah pertumbuhan akar anak benih, dimalarkan, graviti boleh, ketidakhadiran cahaya pun boleh, ketidakhadiran cahaya dan anak benih dengan akar dan pucuk yang lurus. 1 boleh, 2 boleh, 3 pun boleh. Tak apa, nanti cikgu fahamkan awak. Bahan-bahan yang kita perlukan macam biasalah. Anak benih kacang hijau yang ada akar dan pucuk yang lurus. Kita pilih yang tumbuh lurus. Kapas lembap dan kalsium klorida kontang. Dia sejenis bahan kimia, namanya kalsium klorida kontang. Radas, kasa dawai yang kasar dan 2 bikar. Okey, nak bagi lagi senang, kita tengoklah radas kita macam mana. Okey, tengok muka surat sebelah. Okey, kita tengok macam ni. Dia siapkan 2 bikar yang sama besar, iaitu X dan Y. Bikar X diletakkan air. Bikar X saja ada air. Bikar Y tak ada air. Ingat? Bikar X ada air, bikar Y tak ada air. Ini adalah pemboleh ubah yang dimanipulasi. Kehadiran air. Pemboleh ubah yang dimanipulasi itu maksudnya yang berbeza antara 2 radas ini. X ada air, Y tak ada air. So, pemboleh ubah dia adalah kehadiran air. Kemudian kita tengok dalam X diletakkan kasa dawai. Kasa dawai macam dawai lah ni. Kasa dawai tu macam dawai. Kasa dawai. Pagar yang berdawai tu kita letak kat situ. Ni pun sama ada kasa dawai. Kita letakkan anak benih yang dah tumbuh akarnya. Anak benih ni dah tumbuh akarnya, dah keluar pun akar dia. Ni akar dia. Akar dia ada akar. Kita letak tegak. Anak benih yang berakar lurus.
Anak benih yang ada akar yang lurus, tak nak bengkok. Dan kapas lembap di bahagian atas. Air di bawah, kapas lembap di atas. Jadi kita letaklah anak benih kat dalam tu. Untuk Y, sama macam X. Cuma dia tak ada air. Dan digantikan dengan kalsium klorida kontang. Sekarang ni kita nak fahamlah apa maksudnya letak kalsium klorida kontang. Kenapa nak letak kalsium klorida kontang? Ingat ya, fungsi dia untuk menyerap wap air dalam bikar. Maksudnya, kalaulah ada wap air kat dalam bikar ni, kalau ada wap air dalam bikar, wap air ini semuanya akan diserap oleh kalsium klorida kontang. Semuanya akan diserap oleh kalsium klorida kontang. Jadi, bila dia dah serap, dalam bikar ini sudah tiada wap air. Dalam bikar tu memang dah tak ada wap air. Kenapa? Sebab kalsium klorida kontang telah serap semua wap air. Dalam bikar ini kelembapan dia rendah. Kelembapan rendah. Maksudnya tak ada wap air. Kering. Yang hanya ada adalah kapas lembap di bahagian atas. Jelas Nampak tak? Yang lain semua sama. Bezanya ini dan ini. Ini ada kelembapan, yang ni tiada kelembapan. 3 anak benih yang berakar lurus. Sama. Anak benih kacang hijau, juga anak benih kacang hijau. Pembuluh ubah yang dimalarkan. Jenis anak benih, pembuluh ubah yang dimalarkan. Maksudnya sama. Jenis anak benih, sama. Bilangan anak benih pun sama. Kehadiran kapas lembap pun sama. Ini adalah antara pembuluh ubah yang dimalarkan. Okey. Pembuluh ubah yang bergerak balas, apa yang kita nak tengok lepas eksperimen ini? Kita nak tengok arah pertumbuhan akar. Kita nak tengok arah pertumbuhan akar. Ke atas ataupun ke bawah. Jelas ya? Okey, kita tengok sini. Okey. Soalannya. Soalan nombor 1. Soalan nombor 1. Kesimpulan dia kemudian nanti kita bincang. Okey. Lepas berapa minggu, dia suruh kita letakkan radas ni berapa minggu. Ada tak dia bagi tahu kat sini? Katalah dia simpan radas ni selama 3 hari. Kita letakkan radas ini di dalam makmal selama 3 hari. Kat sini dia tak ada bagi tahu berapa hari. Tak apalah, kalau dia tak bagi tahu, cikgu bagi tahu awak, radas ini dibiarkan di dalam bilik makmal selama 3 hari. Okey, di sini cikgu nak awak fikirkan ke manakah arah pertumbuhan
akar untuk bikar X. Untuk bikar X tu, akarnya akan ke mana? Air di bahagian bawah, kapas lembab di bahagian atas. So, akarnya akan ke mana awak rasa? Untuk X. Rangsangan I. Adakah dia akan tumbuh ke bawah ataupun dia akan tumbuh ke atas? Okey. Ni cikgu nak tanya besok. Untuk Y, di manakah arah pertumbuhan akar? Adakah akar akan tumbuh ke bawah ataupun akar akan naik ke atas? Awak fikirkan. Okay. Soalan. Apakah rangsangan yang telah digunakan dalam eksperimen ini? Rangsangan apa yang kita gunakan dalam eksperimen ini? Tengok tujuan. Mengkaji apa? Cikgu akan tanya ni besok. Nyatakan bahagian tumbuhan yang bergerak balas terhadap rangsangan itu. Bahagian tumbuhan sama ada pucuk ataupun akar. Yang mana satu akan bergerak balas? Pucuk atau akar? Nombor 3. Apakah fungsi kalsium klorida kontang dalam bikar Y? Kalsium klorida kontang dalam bikar Y itu apa fungsi dia? Cikgu pun dah bagi jawapan dekat sini ya. Dah bagi jawapan dah ni fungsi dia. Dan nombor 4. Nombor 4. Adakah bahagian tumbuhan di soalan 2, bahagian tumbuhan ni akar ataupun pucuk, menunjukkan hydrotropism positif ataupun hydrotropism negatif? Jelaskan jawapan anda. Bagi tahu kenapa. Okey? Jadi ini adalah antara persoalan yang awak kena fikir dan sediakan jawapannya untuk kelas kita esok. Okey, sekian saja untuk eksperimen bahagian C. Terima kasih.